Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kita hormati Tuan Nazir masjid kita yang berbahagia, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh PJK, tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz, ulama-ulama, pegawai kerajaan, ketua-ketua dan tindakan muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah di atas limpah karunia yang anugerahkan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, umur yang masih ada. Dapat pada malam ini kita bersama-sama buat kali pertama dalam masjid yang hebat ini, yang indah, yang cantik ini dalam bulan Ramadan. Di awal-awal Ramadan, hari kita berpuasa, hari yang ketiga, dan kita bertarawih malam yang keempat. Masya Allah. Inilah rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, takdir yang mempertemukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Jadi malam pertama saya tarawih nama dia Masjid Kampung Sekamat, Kajang. Malam kedua, malam tadi di Masjid Kinara, dan sini sampai ke sisi. Masya Allah, apa yang kita lihat, perkembangan yang ada cukup membanggakan kita, menggembirakan kita. Di Masjid Sekamat, saya bagi tazkirah maghrib, masuk lebih kurang 4 jam. Nak keluar, dapat tazkirah sebab nak kerja di keramat. Masya Allah, susah nak keluar. Berduyun-duyun, berbondong-bondong ke Masjid Surau berjamaah, menyambut dengan rasa gembira, sedih dengan kedatangan Ramadan. Masya Allah. Ada yang berdoa, ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan kesempatan kami masuk dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Anak-anak muda, ya Allah, ampunlah dosa kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Anak-anak muda, ya Allah, rahmatilah kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami di bulan Ramadan. Anak-anak muda, Masya Allah. Ini perkembangan yang cukup nak mengharumkan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kehebatan Islam yang bangkit pada hari ini kita lihat. Inilah tanda-tanda Islam akan mendapat kejayaan dan kembali kepada tempat, insya Allah. Tetapi dia bukan mudah. InsyaAllah itu mukadimah kita pada malam ini. Jadi kita malam yang ketiga malam ini. Ramadan, ibadat yang kedua dalam Islam. Yang pertama solat. Pendek cerita, sebab kita dah dengar dalam Isra dan Mi'raj mengenai solat. Hanya yang kita nak ambil itu daripada Masjid Aqsa itu, Allah perintahkan hantar kepada mereka Jibril kepada Nabi di Masjid Aqsa di Palestin itu satu kenderaan yang nama Jibril nak terima hadiah solat di Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak cerita tu tak seronok kalau saya tak cerita tentang Palestin mesti. Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, dia adalah merupakan hati kepada bumi. Mekah dia merupakan pusat bumi. Bila Allah ciptakan bumi ini, Allah perintah mereka belok tempat ibadat yang pertama di muka bumi, iaitu Mekah, Kaabah. Nah, dan Masjid Aqsa ni, Baitul Maqdis ini merupakan hati. Bila hati, maka kalau kita nak menguasai bumi ini, kita kena menguasai Palestin, Masjid Aqsa. Maka dalam sejarah kita lihat tentera Rom ataupun tentera Salib menguasai Baitul Maqdis, maka dia menguasai seluruh alam. Sebab apa? Sebab dia menguasai hati alam.
Bila Islam datang, dia menguasai pula, dapat menjatuhkan kerajaan Rom itu, tentera-tentera salib itu. Islam pula dapat menguasai seluruh alam. Di segi ilmu, di segi ekonomi, di segi pengajaran, dan dapat pula sampai seluruh dunia, Afrika, Eropah, India, China, sampai ke Asia. Islam menguasai dunia. Seluruh orang-orang kufar, orang-orang Eropah datang ke negara Islam untuk menuntut ilmu. Sekarang, siapa yang menguasai Baitul Maqdis? Yahudi. Bila Yahudi menguasai Baitul Maqdis, dia dapat menguasai seluruh alam, walaupun dia tak aman. Hampir juta itu tuan. Hampir juta itu dia dapat menguasai seluruh alam. Yang Islam, yang tak Islam, yang namun dari negara Arab sampai ke Arab Saudi dikuasai oleh Yahudi. Masya Allah. Benarlah yang disebut oleh Nabi, siapa yang nak menguasai bumi ini, dia kena kuasai Baitul Maqdis. Nah, seluruhnya ekonomi dan seluruhnya apa saja kemajuan yang dicapai. Sekarang internet jalur lebar seluruh. Dan dia dapat menguasai seluruh dunia ini. Saya tak sebut banyak sebab kita duduk di Mesir sama dengan Ustaz Al-Azizi, susah payah, tidur sama, makan sama hampir 10 tahun. Zaman Husni Mubarak. Sadaq nama orang Husni Mubarak, tapi isteri dia nama Suzan Mubarak. Dia setiap ni, Masya Allah, tak pakai tudung. Jadi tak pakai tudung memang sama benar-benar. Macam ini dia nama dia Suzan Mubarak. Yang kita nak sebut itu Husni Mubarak mengambil penasihat daripada Yahudi. Yang Yahudi dapat menguasai seluruh Mesir itu, sehingga kan seluruh hasil yang ada di bumi Mesir itu, daripada minyak, daripada gas, seluruh dihantar ke mana? Palestin, tak ke Yahudi. Kaya raya Yahudi dengan hasil yang ada dalam negara Islam itu, khususnya negara Mesir. Dia dapat menguasai Mesir, pemimpin di seluruh Palestin. Lapar, dahaga, kebuluran, kehausan, tak cukup bekalan elektrik, air, perubatan. Dia buat tak tahu. Saudara-mara dia, kawan-kawan, sahabat, anak-anak dia buat tak tahu. Ini dahsyat Yahudi dapat menguasai yang nama Mesir sampai. Nah, siapa? Melalui apa? Melalui satu syarikat yang nama dia APCO. Mesir sanggup bayar ratusan juta kepada APCO itu untuk mendapatkan nasihat. Nasihat apa orang? Nasihat yang baik-baik tak ada. Nak menipu, ditipu rakyat ya, sehingga kan rakyat dia 80 juta, 40 juta miskin, 20 juta duduk atas kubur. Kalau kita nak cerita tu kena kuliah lain, tak sampai. Bagi itu 20 juta duduk atas kubur. Masya Allah, dahsyat Mesir. Dah macam mana dia tipu rakyat? Kita nak menang dalam undi ya, play raya. Kita kali ini nak menang 90%. Menang 90%. Kalau dia menyebutkan kita nak menang 100% menang. Kalau dia sebut kita bagilah 4 negeri kepada pembangkang, dapat 4 negeri. Dan dia cakap apa? Kalau kita menipu, takkan dia boleh menang, pembangkang boleh menang 4 negeri. Kalau dia tidak menipu, tak ada negeri yang dia boleh menang. Itu Husni Mubarak, dahsyat bang. Dia menipu rakyat. Satu orang ni, dia boleh mengundi pukul 8 pagi dia mengundi kat sini, 10 pagi dia mengundi ke sana, 12 tengah hari petang, seorang sampai 6 kali 7 kali mengundi. Penipu orang semua. Sampainya sebuah rumah kita lihat ada 4-5 orang ni mengundi. Nah, dalam senarai pengundi ada 100 orang. Penipu orang. Ini kerja orang semua. Dahsyat. Siapa yang nak tunjuk perasaan? Siapa yang berani menentang? Tembak, tangkap, ASK, setso, penjara, macam-macam. Husni Mubarak. Mengapa jadi begitu? Sebab penasihat dia Yahudi daripada syarikat APCO. Masya Allah. Ini dahsyat Yahudi menguasai dunia. Masya Allah. Nah, dalam senarai pengundi ada yang mati hebat. Kemajuan di segi internet Mesir hebat. Kalau kita lihat dia punya pendaftaran negara dengan SPR itu dia link.
Kalau SPR tu nak tahu hari ni, dia boleh buka siapa yang mati hari ni daripada pendaftaran negara dan masuk. Ada 10,000 orang yang mati. Dia boleh buang tu, saja tak buang ya. Saja tak buang. Bila mengundi, yang mati itu dah 130 tahun umur pun bangkit balik boleh mengundi bang. Mang dahsyat bang semua. Penipu. Rakyat bangun, tembak. Dengan gas, pemerintah mantap, tembak. Ada yang mati tak kira. Tetapi ini kita lihat. Kaum menipu, zalim, menindas. Jadi diktator dahsyat oleh dia punya keganasan. Bila rakyat bangun, tak di kota kaya bangun jutaan hebat kuat tentera polisnya tak boleh buat apa. Nah, kalau kita nak sebut banyak sekali itu. Maknanya bangun bangkit tak ada apa. Kekuatan tentera polis tak boleh buat apa bila rakyat bangun. Inilah yang saya sebenarnya tak sangka juga di Perak ni ada tazkirah di masjid-masjid. Saya ingatkan lebih kurang Negeri Sembilan ya. Negeri Sembilan bangkat ada tazkirah. Tak dibenarkan tazkirah. Tahun ni dah mula dah. Sebab bila dalam ceramah saya sebut, alhamdulillah tahun ni mula boleh kan. Tapi dalam yang terhad kan. Tak dibenarkan tazkirah sebab orang datang masjid nak bertarawih. Dia tak faham yang tarawih itu sudah, yang tazkirah ni wajib. Dia tak faham. Sampai suat layang kita balun lah di mana-mana. Tapi tahun ni alhamdulillah dah boleh tazkirah. Tapi dah terlewat. Tapi alhamdulillah boleh, masih boleh. Mudah-mudahan dia akan berkembang di satu masa ke masa, insya-Allah. Tak ada gunakan tazkirah. Tak faham fazakir in nafa'ati zikra. Saya zakkaru man yakhsha. Dengan tazkirah ni baru faham. Barulah kita dapat cerita ni semua dah faham lah. Nah, itu tadi habis cerita tentang bagaimana insya-Allah kalau kita nak menguasai dunia balik alam ni, kita dah kena menguasai balik yang namanya Palestin. Betul. Nah, kita nak cerita pula yang namanya Mi'raj. Mi'raj. Nah, tujuan yang kita nak sebut ni, Allah nak bagi hadiah ni yang namanya solat. Tapi dia naik ni, dia guna apa nanti? Dia guna nama dia buruk. Cerita kan? Kisah yang disebut. Buruk ni sejenis burung. Kalau kita cerita jenis burung ni tak selesai masalahnya. Cuba kita bandingkan burung itu dengan kapal terbang. Kapal terbang ni, satu kapal terbang yang paling pantas nama dia Concorde. Dia diperpendek sampai Kuala Lumpur 2-3 jam. Kapal terbang lain 15-20 jam, dia 2-3 jam sampai Kuala Lumpur. Dia guna kuasa minyak. Ada satu lagi. Satu lagi yang paling laju lagi pantas itu nama dia UFO. Tahu tak UFO? Dia lebih pantas UFO ni. Tapi dia guna kuasa magnet nama dia. Ada tak yang pernah tengok UFO? Kalau tengok dalam TV, wayang tak pakai. Mana dia tengok sini, ya Allah, dia tengok ke langit, UFO ada tak? Kalau ada, kita nak minta dia cerita sini. Kalau tak ada, saya buat cerita ni lah. Saya buat cerita. Cerita ni pun daripada surat khabar yang saya baca tahun lepas. UFO ni. Kalau pembongak surat khabar aku, pembongak lah saya. Itu cerita dalam surat khabar ni. Cerita ni pula kebetulan berlaku di Sabah. Dalam satu mesyuarat UMNO. Ada tak UMNO? Dia dalam mesyuarat UMNO kan? Di Sabah, di Balai Raya. Semua orang duduk dalam Balai Raya tu. Seorang ni makcik duduk di luar. Dia tengok ke atas. Dia menjerit, oh yang berkondo ni besar betul, berpusing ke atas itu ni. Kalau jatuh diimpuk kita mampu. Itu dia cakap dalam masa Sabah lah. Saya dah translate dalam masa ni 9 tu. Saya dah translate. Macam tu lah bunyi lagi buang. Semua keluar bang. Keluar, oh iya lah, inilah UFO. Alhamdulillah dapat kita tengok UFO lah. Berkat kita masyarakat ini. Yang mana kita ambil tengok UFO. Nah, masing-masing ambil gambar. Ada yang kebanyakannya pakai handphone lah. Dia pakai handphone yang banyak. Ada yang pakai video. Ada yang pakai kamera ni gambar. Sonok. Semua sonok. Sebab apa? Sebab warna yang pula kebetulan biru. UFO tu biru warna. Sonok. Nah, Masya Allah. Gembira tu. Tapi bila dia nak berpusing, dia nak jalan balik, cerita orang khabar lah. Bertukar pula warna dia. Warna apa? Hijau. Bertukar warna hijau. Tahu mana lah. Aduh kan. Pandai pula UFO ni bertukar. Warna hijau, warna biru kepada warna hijau kan.
Dan semenjak daripada itu, barulah orang sahabat suka warna hijau. Kotak tu bang, allergic tengok warna hijau ni. Ada berkat juga dia tengok UFO. Kita nak lihat tu UFO ni, tak ada saintis yang dapat buat kajian apa sebenarnya UFO tu. Tak ada. Siapa yang ada dalam, siapa yang bawa, tak ada. Yang kita nak sebut itu, ini ciptaan mungkin jin kan. Dia bunuh kuasa magnet. Kalau dia sekali dia melangkah tu, menerjang. Nah, jangan macam memandang UFO. Sudah pasti yang nama dia buruk itu lebih hebat, lebih dahsyat. Wallahu a'lam. Sebab Allah yang cipta. Nah, sekali dia menerjang, sampai ke Melakut Jabarut, sampai ke Cakrawala, sampai lagi pertama ketujuh, dan Allah izinkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita. Naik ke Sidratul Muntaha. Dilihat dalam hadis disebut indah, cantik Sidratul Muntaha. Tak dapat dibayangkan macam mana indah Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Dan yang paling dahsyat, Nabi saksikan di situ ada satu tempat ibadat masjid. Malaikat masuk 70,000 sekali masuk. Bila malaikat itu keluar, dia tak boleh masuk lah. Sebab ramai lagi malaikat yang nak masuk. Masya Allah, Allah ciptakan malaikat cukup ramai. Janganlah ada dalam pemikiran kita macam mana Allah cipta. Untuk apa Allah cipta, tak payah. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah boleh buat apa saja. Yang kita nak sebut, Allah izin bertemu dengan Allah. Pertemuan antara kekasih dengan kekasih. Masya Allah, Allah kasih kepada Nabi, Nabi kasih kepada Allah. Pertemuan antara kekasih ni biasa ni bagi apa? Hadiah lah bang ya. Kalau yang sampai berkasih sayang mula, yang tak sampai kita tak tahulah. Yang biasa ni orang yang bercinta berkasih sayang ni hadiah. Paling kurang pun cincin 30 juta ada. Ya, betul. Kalau tanda kasih kita lah, cincin bang 30 juta. Kalau big tangan dia tak main, yang 1,200, 1 juta bang harga. Nah itu tanda kasih sayang. Allah pun sama ya. Muhammad, kau turun nanti ke bumi sampai di Kaabah, kau pergi ke yang nama dia Jabal Kubis. Di sana aku sediakan 50 tan omit. Kau bagi-bagikan dengan penduduk Mekah. Allah boleh buat. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Mengapa Allah tak buat begitu? Allah tak bagi Nabi kita kekayaan, harta benda, emas dan intan berlian, yang nama dia pangkat nama presiden Perdana Menteri, yang Allah bagi salat. Inilah hadiah yang istimewa. Dan sudah pasti hadiah ini cukup istimewa kepada Nabi dan juga kepada kita. Kalau kita lihat, bila Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang difardukan kepada kamu tadi? 50 waktu solat. Masya Allah Muhammad. Umat aku dulu tinggi-tinggi, godang-godang, umur pun panjang, tak larat dia solat. Kau lagi lah Muhammad. Umat kau kecil-kecil, pendek-pendek. Yalah, kadang-kadang pendek akar panjang. Ada yang pendek akar panjang. Itu nak sebut tu kecil pendek, tak mampu dia Muhammad. Tak mampu dia, minta lah kuat. Naik turun, akhirnya tinggal 5. Walaupun tinggal 5, pahala dia tetap 50. Nah, mengapa Allah cipta buat laksanakan itu? Sudah pasti yang menentukan kekayaan kita depan Allah, salat kita. Hebat salat kita, istimewa salat kita, sempurna salat kita. Itulah yang menentukan kaya atau miskin kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cincin 30 juta, big 1 juta, bukan duit berlian. Nah, surga bukan dapat dibeli. Ya Allah, aku ada duit 1 bilion, bagilah surga sekali-kali. Tak dapat. Nah, surga nilai dengan ibadat kita. Merendah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi tentera, petugas, pekerja kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nilai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibadat puasa ni ibadat yang nombor 2. Tapi dalam kajian, salat yang nombor 1 yang melaksanakan salat oleh orang Islam di Indonesia ni 20%. Mungkin naiklah dalam puasa ni 30%. 20% yang salat. Yang puasa 90%. Mengapa jadi ini? Dia terbalik. Sepatutnya kita 100% semua salat dan puasa. Tapi dia jadi
Solat 20%, puasa 90%. Mengapa je? Solat 5 minit sesuai yang disebut oleh Nabi Musa, tak mampu umat kamu nak solat. Sesuai. Sebab 5 minit tak mampu. Yang puasa di pukul 5 sampai pukul 7 mampu pula. Masya Allah. Mengapa je? Disebut dalam hadis yang membezakan Islam solat, Islam tak solat, tak Islam. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Nak bina agama, kena bina solat. Kalau tak solat, macam mana? Ada agama ni. Masya Allah. Dan disebut dalam hadis, antara solat yang tak diterima ialah solat yang tidak berjamaah. Solat yang tidak berjamaah. Satu hari, seorang sahabat tak datang solat berjamaah. Ditanya mengapa? Sakit Rasulullah. Merangkak datang. Seorang sahabat tak datang, bakar rumah dia. Nak melihatkan berapa pentingnya solat berjamaah. Tak ada alasan. Kalau kita nak bagi alasan, man pasal apa tak datang solat? Poning lah. Poning tu pun poning lalat. Ya. Faham tak poning lalat? Ya? Kalau kono tes cawan man, hilang nak poning. Itu mana poning lalat? Tak ada alasan untuk kita tak datang solat berjamaah. Ada yang komplain, Ustaz, saya berjamaah juga, tapi di rumah dengan siapa? Dengan anak-anak isteri. Kalau nak solat berjamaah di rumah, tak payah buat masjid. Allah tak perintah buat masjid ni. Tujuan diperintah buat masjid ni untuk kita menunaikan solat berjamaah. Solat. Ini bagaimana? Disebut juga kalau dia tak solat, ibadat lain yang nama dia puasa, zakat, sedekah, apa saja kebajikan tak diterima kalau dia tak solat. Bagaimana puasa? Apalagi tidak menutup aurat pula. Dalam ibadat puasa tu dah tak sembahyang. Puasa tak menutup aurat pula, macam-macam kasar. Tapi bila kita buat kajian merit, mengapa dia mampu? Dia kata, bang, pasal apa pula puasa mampu daripada pukul 5 sampai pukul 7? Solat 5 minit tak mampu. Dia jawab apa? Iyalah Ustaz, kalau tak puasa nanti tak dapat raya dia. Lah, rupa dia puasa tu sebab nak raya. Agak tak ada raya tu, tak ada dia puasa. Masya Allah. Itu yang berlaku. Tapi kesimpulannya, alhamdulillah, Allah pilih kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Tanda Allah nak mereka kita jadi baik, dimudahkan kita faham agama. Sono ke masjid, sono ke surau, sono ke tazkirah macam ni. Sono. Ada waktu tak sono tazkirah. Poning kalau sakit untuk dia macam duduk atas bawah, duduk setengah jam ni macam duduk atas baki. Duduk tengok TV tu 10 jam mampu pula. Duduk dengan tazkirah ni, masya-Allah. Pandai duduk macam mana. Yang kita sebut tadi, yang nama dia tarawih itu sunat, tazkirah wajib. Nah, kita solat tarawih 10 rakaat. Lepas ni boleh sambung lagi, nak buat 20 apa? Sunat. Nak buat 100 pun boleh. Sebab apa? Sunat. Yang tazkirah ni wajib. Kita kena ambil kesempatan untuk bertazkirah. Apalagi bulan Ramadan, bukan senang nak ramai macam ni. Ambil kesempatan bagi tazkirah. Sebab apa? Fazakir ibna fa'ati zikra. Saya zakkaru man yakhsha. Kalau ramai-ramai macam ni, alhamdulillah, sono atau ramai macam ni. Bertazkirah, kalau ramai-ramai macam ni. Bersolat tarawih boleh buat seorang-seorang. Nabi pun banyak buat seorang-seorang kan. Individu kan solat tarawih ni. Kalau bertazkirah ni seorang-seorang, Ustaz buat apa seorang-seorang ni tu Ustaz? Tazkirah? Gila. Kalau tazkirah tu seorang. Tazkirah ramai-ramai. Mengapa perlu tazkirah? Sebab kita ni manusia, insan. Manusia tu nasa tu lupa. Bila lupa kena buat tazkirah. Nak tak nak, suka tak suka, kena dengar tazkirah. Tapi terbalik bang dari 9. Kalau dari 9 ada tazkirah, besok pagi kena hantar laporan mengapa ada tazkirah. Lain belakang Selangor. Kalau Selangor tak ada tazkirah, kena hantar laporan mengapa tak ada tazkirah malam tadi. Dia terbalik bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu dia tazkirah, dia tahu wajib. Sebab apa? Manusia. Kambing lembu bang tak payah tazkirah. Tak payah tazkirah. Dia apa pula Ustaz tak payah? Sebab dia tak lupa. Kambing lembu tak lupa. Insan manusia ni lupa, dia sampai lupa. Kalau tazkirah. Apa tanda dia kambing lembu dia tak lupa bang? Dulu orang bola lembu lah, potong-potong pukul 5 potong, dia letak tuan itu letak garam dan tambungan. Dalam pasar tu macam krek, lembu tu 1 kilometer dah dengar. Wow. Jom tuan kita dah buat garam, jom kita hisap garam. Tapi sekarang ni
yang disebut tadi, saya buat tapis tu, takzi sampai lah belakang tu, adik saya bola lembu kan, ada kandang lembu belakang tu, adik saya bola lembu, dia dah modern sikit, dia ambil pelet, letak dalam berani, dia kotuk, tung, boh, tuan kita tak buat makanan, jom kita makan. Satu hari adik saya kata, saya pula ambil alik, saya letak makan dalam berani, saya kotuk, tung, tak datang lembu tu. Oleh pasal apa lah lembu dia tak datang? Fikir-fikir lah, dia bunyi tak? Boh. Jangan kau itu tuan, bukan tuan kita, mampu Iblis boleh kan? Rupa-rupa dia tahu macam mana tuan yang ngotok dengan saya ngotok. Tengok, lampu bang, tak payah tak silap. Ada tak orang bacuk, ada tak orang bacuk? Apa yang tak pernah abang kita bacuk? Tembakau kan? Tembakau. Lampu kambing ni tengok tembakau, dia pun jom, cantik hijau apa tu, pun dokek-dokek tengok tembakau orang, jangan makan, mabuk kan? Kita lah punya proses, hisap lah tembakau. Mana lebih tahu kita apa lah. Itu bukan nak campaign so berhenti mokok. Kalau berhenti lagi elok bang, RM10 bagi sedekah itu elok. Dah tersebut lagi dia tu RM10 tu kalau bagi sedekah lagi yang tidak. RM10 sekali setahun RM4,000. Raya haji ni boleh korban lembu 2 ekor dah tak marah. Bisa rokok boleh apa bang. Maka itu kita lihat ada 5 perkara yang Allah galakkan kepada kita bulan Ramadan ini untuk kita laksanakan. Nah, Tuan Imam dia bagi masa ke saya lebih kurang 50 minit, 40 minit lah. Tapi saya cakap dia, saya datang di pada 9-5 jam, paling kurang pun bagilah 2 jam. Yang pertama Allah galakkan ialah sedekah. Afdalu sedekatun fi Ramadan. Disebut hadis. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah bulan Ramadan. Bukan bermakna selain di bulan Ramadan itu mana tidak bernilai sedekah, tak. RM1 dapat RM700 kalau disebut dalam ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum itu RM1 dapat 100. Apalagi bulan Ramadan ini lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah letak ibadat yang pertama sedekah. Tapi kena faham konsep sedekah. Kena faham ya? Apa konsepnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sempurna ibadat sedekah itu sehingga kita sedekah itu benda yang kita sayang. Itu mana sedekah? Kalau kita pilih yang kita ada 30 kopik ni yang bukan duit RM10, duit RM1 dah kopam-kopam nak sedikit. Nah, baju. Kita nak sedekah baju. Yang baju ni bang, yang abang tak syukur lah, tak nak pakai lah, terus sedekah. Itu bukan sedekah, itu bagi saja orang boleh. Yang baju ni bang cantik, yang baju ni cantik lah yang abang syukur baju ni baru sekali pakai, kita sedekah ya. Itu dah boleh sedekah. Maknanya kita sedekah benda yang kita suka. Kita tengok tadi dalam tabung kan, kalau banyak duit RM10, RM50, itu faham lah konsep sedekah. Kalau banyak duit RM1 kan, itu ada masalah. Ya itu lah konsep sedekah tu. Benda yang kita sayang. Tapi kalau kita sayang ke bini kita, jangan sedekah, itu bodoh. Bangang orang. Ada orang sayang ke bini dia sedekah. Sekarang ni dah ada satu kumpulan yang dia sedekahkan bini. Ada satu kumpulan, tengoklah internet. Dulu ke Eropah dan menyakit ke Singapura, sekarang sampai ke Malaysia akhir zaman ni. Sampai macam tu dahsyat jahil. Bini disedekah orang bangang. Aku bangang nomor. Sedekah ni harta benda yang kita sayang, duit RM1 tanah kota wakaf, itu nama sedekah. Masya-Allah, zaman akhir ni kita suruh belajar, jomlah kita belajar. Koilah di tubuh kita masing-masing. Jawab, tu jawab. Jomlah kita pergi belajar. Kalau semua nak belajar, nak ke masjid, nak ibadat, penuh syukur, siapa pula nak masuk neraka? Ada orang yang sanggup dia masuk neraka, dia datang belajar. Masya-Allah. Ini sedekah. Sedekah ni itu dia punya konsep dia. Mesti benda yang kita suka. Kalau baju dah kuyak-kuyak, itu bukan sedekah. Itu bagi saja namanya. Panjang kita nak dekat. Yang kedua, qiyamul lail. Banyak qiyamul lail orang. Di kelompok saya ni hari-hari yang terikut. Hari Sabtu Ahad dah penuh lah. Tak apalah Ustaz, kita ambil hari lain, hari Khamis, Rabu di Masjid Meru di malam pertama sama malam akhir dah ada qiyamul lail. Masya-Allah. Banyak masjid-masjid surau malam pertama Ramadan dah buka dah masjid. Terbuka kepada orang yang nak qiyamul lail. Masya-Allah. Dahsyat di Kuala. Makin akhir, makin hujung, makin ramai orang ke masjid surau. Nah, dahsyat. Kita lah, tempat saya kat New Zealand.
Malam pertama yang penuh, malam